Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan bagi memastikan pematuhan SOP PKPP yang diperkenalkan oleh kerajaan. Semalam PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,105 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 12,666 anggota. Task Force ini telah membuat 54,804 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan perintah SOP PKPP. Sebanyak 3,324 pasaraya, 4,383 restoran, 1,142 kilang, 1,150 pasar awam dan pasar tani, 3,522 tempat ibadah serta 1,266 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM telah menahan 585 individu di atas kesalahan engkar arahan dan juga engkar dari segi pematuhan SOP PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 569 individu telah di-compound, seramai 13 individu direman, manakala 3 diberikan jaminan polis. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah 224 orang kerana gagal memakai pelitup muka, 199 kerana gagal mematuhi perintah penjarakan sosial, 96 premis yang gagal menyediakan peralatan dan merekodkan butiran diri, manakala 66 kes-kes lain. Task Force seperti saya katakan setiap hari akan terus mempertingkatkan pemeriksaan dan akan mengambil tindakan terhadap sesiapa saja, sama ada individu ataupun pemilik premis yang gagal mematuhi SOP PKPP yang diperkenalkan. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops Benteng melibatkan agensi-agensi penguatkuasa beruniform terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia dan agensi-agensi lain yang terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi memastikan parti dapat disekat daripada memasuki negara kita, khususnya melalui lorong-lorong tikus yang telah pun dikenal pasti oleh pihak agensi berkuatkuasa ataupun agensi beruniform yang menjaga sempadan negara kita. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 27 parti serta berjaya merampas 8 kenderaan darat. Sebanyak 297 sekatan jalan raya Ops Benteng juga dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 223 sekatan jalan raya ataupun SJR PDRM, 65 SJR ATM dan 9 SJR AKSEM. Pada waktu ini, Ops Benteng lebih menumpukan kepada tindakan pengusiran berbanding dengan tangkapan. Seperti kita tahu, salah satu punca meningkatnya COVID positif di negara kita, khususnya di Pantai Timur Sabah, apabila parti ditahan dan mereka bercampur dengan tahanan-tahanan lain yang akhirnya mereka menjangkitkan tahanan lain dengan COVID positif.
Dan selepas itu ianya terus merebak sampai keluar dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita membuat keputusan dari segi Ops Bente, kita halau mereka, kita usir mereka sebelum mereka memasuki kawasan sempadan negara kita. Dan yang saya sebutkan dari segi tangkapan ini, apabila mereka telah pun melepasi kawasan sempadan dan kita tahan mereka. Begitu juga dengan tahanan yang dilakukan di SGR ataupun Sekatan Jalan Raya. Mengenai Ops Sanitasi Awam COVID-19, Ops Sanitasi Awam sejak daripada 30 Mac 2020 telah pun berjaya melakukan 10,781 operasi yang merangkumi 136 zon. Semalam 36 Ops sanitasi yang meliputi 14 zon merah, 10 zon kuning dan 4 zon hijau di 10 buah negeri. Antara negerinya termasuklah Kedah, Sabah, Pulau Pinang, Melaka, Perak, Terengganu, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Operasi sanitasi ini melibatkan 245 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 164 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan juga 24 dari agensi-agensi lain. 40 jentera bomba dan penjamat Malaysia telah digunakan di dalam Ops Sanitasi Awam semalam. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 23 Oktober, seramai 53,659 individu telah masuk ke negara kita melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 8,378 individu menjalani kuarantin wajib di 67 hotel dan 17 premis lain, termasuk ILA dan institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara. 381 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 44,900 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Semalam, bagi tapak, saya dah lama tak sebutkan tentang tapak binaan. Hari ini saya ingin memberi sedikit makluman mengenai perkara yang berkaitan dengan tapak binaan. Semalam, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia seperti biasa telah membuat pemeriksaan di 131 tapak binaan di seluruh negara, dan dari pemeriksaan CIDB tersebut mendapati daripada jumlah tersebut 86 tapak pembinaan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, manakala 45 tapak tidak beroperasi. Jadi banyak juga tapak-tapak binaan yang masih tidak beroperasi. Beberapa minggu lepas, minggu atau 2 minggu lepas, saya mengumumkan tentang PKPD di asrama Tropicana, pekerja-pekerja Tropicana. Kerajaan, iaitu saya mengumumkan pelaksanaan PKPD bermula 12 Oktober 2020 hingga 25 Oktober 2020. Sehingga 23 Oktober 2020, Kementerian Kesihatan telah membuat sebanyak 503 saringan kepada pekerja di asrama pekerja Tropicana dan 23 kes positif direkodkan. Dan kesemua 23 yang kes positif tersebut telah pun dihantar ke hospital untuk rawatan. Manakala kontak rapat yang berkaitan dengan 23 kes positif tersebut telah dikenal pasti dan telah pun dibuat saringan dan sedang menjalani kuarantin wajib. Sehubungan dengan itu, atas cadangan daripada MKN Selangor, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di asrama pekerja Tropicana, Petaling Jaya,
mulai 25 Oktober 2020 seperti mana yang telah dijadualkan. Walaupun PKPD ditamatkan di asrama pekerja ini, tetapi asrama tersebut masih lagi tertakluk di bawah pelaksanaan PKPB seluruh negeri Selangor. Mengenai PKPB di seluruh negeri Sabah, kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPB di seluruh negeri Sabah bermula pada 13 Oktober sehingga 26 Oktober 2020. Ketika ini, Kementerian Kesihatan Malaysia masih meneruskan saringan secara bersasar kepada penduduk dan sehingga kini masih terdapat peningkatan kes positif yang tinggi yang dikesan daripada kalangan penduduk di negeri Sabah. Sehubungan dengan itu, di atas cadangan negeri Sabah serta cadangan MKN Sabah, maka kerajaan hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKPB di seluruh negeri Sabah selama 14 hari lagi bermula pada 27 Oktober 2020 sehingga 9 November 2020. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan dan cadangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di Taman Semarak dan juga PPR Balong, Tawau, Sabah. Di atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, yang melibatkan 2 lokaliti yang akan berkuat kuasa pada 26 Oktober 2020 hingga 10 November 2020. Lokaliti tersebut yang tadi saya sebutkan, Taman Semarak dan juga PPR Balong di Tawau, Sabah. PKPD di kedua-dua lokasi ini akan melibatkan 4,266 buah rumah dengan jumlah penduduk seramai 21,470 orang. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya, semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD. Bagi kes kecemasan seperti sakit dan kematian, mereka dibenarkan keluar daripada zon tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada PDRM. Semua sekolah, masjid, rumah ibadah yang lain ditutup sepanjang tempoh ini. Kita juga tidak membenarkan individu untuk keluar daripada rumah, walaupun ada sedikit pelonggaran, iaitu kedai-kedai runcit dibenarkan beroperasi sehingga 6 pagi hingga 6 petang dan penduduk-penduduk di situ dibenarkan keluar semata-mata untuk membeli barang keperluan. Seperti saya sebutkan, barang-barang keperluan asas, termasuklah keperluan bayi dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita, membenarkan pembukaan kedai-kedai runcit di kawasan perkampungan ataupun kawasan lokaliti yang terbabit. Kementerian Kesihatan akan mengadakan saringan secara bersasar kepada penduduk-penduduk yang terlibat. Bekalan makanan akan diagihkan oleh kerajaan negeri yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana. Bagi memastikan pematuhan perintah ini, maka seperti biasa PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APM serta RELA telah pun diberi kuasa untuk mengawal kawasan ini. Untuk maklumat dan lanjut mengenai SOP dan arahan-arahan lain, penduduk di kawasan tersebut boleh merujuk di laman sesawang MKN. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dimaklumkan bahawa bayaran
Fasa pertama, Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 akan disalurkan dalam waktu terdekat. Bayaran kali ini akan melibatkan seramai 10.6 juta penerima sedia ada mengikut kategori isi rumah dan individu bujang. Dan saya yakin orang ramai akan keluar ke bank ataupun ATM apabila bayaran fasa pertama itu dibuat. Oleh itu saya menasihatkan, ini dulu pun pernah berlaku apabila bayaran BPN ini apabila bayaran Bantuan Prihatin Nasional dikeluarkan, maka orang ramai berpusu-pusu ke bank dan juga ke ATM untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi saya menasihatkan kepada orang ramai supaya berhati-hati, supaya mengikut peraturan, jangan bersesak-sesak kerana ianya akan menimbulkan bahaya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya harap patuh setiap arahan yang dikeluarkan. Saya percaya anggota keselamatan akan berada di bank-bank dan sebagainya. Rela mungkin akan digunakan di bank-bank untuk pengeluaran wang ini. Jadi patuhilah setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang memantau di kawasan-kawasan bank ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin mengingatkan PKP masih berkuat kuasa. Kalau kita lihat kes-kes masih lagi terdapat peningkatan di beberapa kawasan. Jadi sebab itulah saya harap tuan-tuan dan puan-puan jagalah diri. Jaga kita. Jagalah diri masing-masing. Patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan. Dan saya juga ingin memohon sekali lagi supaya semua pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat supaya mendidik, kalau di kampung, ketua-ketua kampung mendidik komuniti di dalam sekitar mereka. Kalau pemimpin-pemimpin politik sekalipun, saya harap memberikan pendidikan kepada mendidik ahli-ahli serta kepimpinan di parti masing-masing, kepimpinan agama. Juga saya harap dapat mendidik mereka yang di bawah jagaan mereka, individu di bawah jagaan mereka, pemimpin-pemimpin masyarakat komuniti seperti saya sebutkan tadi, pemimpin-pemimpin NGO, pemimpin-pemimpin belia. Saya harap semua di kalangan kita memainkan peranan untuk mendidik individu di bawah kawalan kita supaya mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. InsyaAllah, kalau kita semua bekerjasama, berganding bahu untuk memerangi COVID-19 ini, kita pasti akan berjaya. Jadi, amalkan kawalan Kendiri, patuhi setiap SOP, insya-Allah diri kita, keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita akan terus kekal selamat. Terima kasih, saya buka kepada soalan. Okey, saya dengar. Datuk Sri mengulas laporan sembang ke depan akhbar tempatan di mana terdapat majikan yang mendakwa terdapat pekerja yang bukan daripada bahagian pengurusan dan penyeliaan dan dihalang oleh polis untuk pejabat dan diarah untuk membantah balik. Ini bertentangan dengan pengumuman yang telah dibuat oleh kerajaan. So, minta pencerahan Datuk Sri. Sebenarnya yang menentukan siapa bekerja di rumah dan siapa yang bekerja di pejabat adalah majikan. Kebanyakannya ditentukan oleh majikan masing-masing. Bagi pekerja-pekerja yang dibenarkan yang masih bekerja di pejabat, majikan mengeluarkan surat kebenaran untuk merentas daerah, merentas negeri, merentas daerah untuk bekerja. Ataupun
mereka hanya perlu ada pas pekerja kalau tidak ada surat sekalipun. Jadi di peringkat Sekatan Jalan Raya, bukan pihak Sekatan Jalan Raya, pihak anggota yang berada di Sekatan Jalan Raya itu yang menentukan siapa yang boleh bekerja di pejabat, siapa yang boleh bekerja di rumah. Jadi yang pentingnya adalah kalau pekerja tersebut mempunyai surat daripada majikan untuk bekerja di pejabat ataupun mempunyai pas pekerja, bermakna tidak ada arahan yang boleh menyekat mereka untuk bekerja. Jadi maknanya pihak polis perlu melepaskan mereka untuk pergi bekerja kerana mereka telah pun membuktikan ada surat majikan dan juga ada pas pekerja. Jadi dengan itu mereka boleh terus ke tempat kerja. Kerana kita tidak, saya percaya kita tidak menyenaraikan kepada pihak polis di SJR tersebut siapa yang bekerja, because mungkin lain jabatan, lain perkhidmatan lain dia punya pekerja yang dibenarkan bekerja di rumah dan sebagainya. Jadi buktinya adalah surat dan juga pas pekerja. Sudah cukup untuk membenarkan mereka terus bekerja untuk melepasi SJR tersebut. Okey, jadi saya harap perkara ini dapat difahami dan tidak menimbulkan banyak masalah di setiap tempat SJR ini. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri Faris dari RTM. Kita tahu Assalamualaikum Datuk Seri Faris dari RTM. Kita tahu PKPB di Selangor, KL dan Putrajaya akan tamat 3 hari lagi dan di Labuan akan tamat pada 30 Oktober ni. Jadi nak tahu adakah ia akan dilanjutkan dan bila pengumuman mengenainya akan dibuat? 3 hari lagi. InsyaAllah kita akan bincang perkara ini. Saya percaya Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian dan analisa mengenai situasi di Selangor, di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan ini. Ya, insya-Allah selepas penilaian dibuat, biasanya memang itulah prosedurnya. Kementerian Kesihatan akan memberikan nasihat kepada sidang khas MKN ini untuk membuat keputusan. Jadi kita tunggulah. Tunggu daripada saya mesorat akan menunggu daripada Kementerian Kesihatan dan insya-Allah saya percaya paling lewat pun 1 hari sebelum tamat tempoh, kita akan umumkan. Kita akan umumkan sama ada disambung ataupun ditamatkan. Kita tunggulah. Kita tunggu lagi pengumuman yang akan dibuat oleh kajian. Alright. Terima kasih. Kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.